Masalah pendengaran. Apa itu masalah pendengaran? Masalah pendengaran merupakan hilang keupayaan untuk mendengar secara normal seperti manusia biasa. Proses pembelajaran merupakan elemen penting kepada semua pelajar. Proses pembelajaran untuk pelajar yang memiliki masalah pendengaran adalah sangat berlainan dengan pelajar normal. Guru akan menggunakan berbagai pendekatan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pendekatan yang pertama adalah dengan menggunakan kaedah auditory verbal, yang kedua adalah dengan menggunakan kaedah image fotografi, dan yang ketiga menggunakan bahasa isyarat yaitu kod tangan Melayu. Antara cara pelajar untuk mengatasi kelemahan mereka dalam proses pembelajaran ialah dengan belajar bahasa isyarat. Pelajar akan belajar bahasa isyarat dengan kawan-kawan di sekeliling mereka ataupun dengan bimbingan guru di dalam kelas. Selain itu, penggunaan alat pendengaran. Alat bantu dengar ataupun implan koklia digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran agar pelajar dapat memahami apa yang guru sampaikan di dalam kelas. Seterusnya, aplikasi. Untuk mengatasi kelemahan di dalam pembelajaran, pelajar digalakkan untuk mengaplikasi atau melakukan aktiviti yang diajar di dalam kelas. Terakhir, antara alat bantuan belajar yang boleh digunakan ialah penggunaan teknologi maklumat, gambar dan kad. Guru menggunakan teknik PDPC khas terhadap pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Antaranya memanfaatkan penggunaan bahan bantu mengajar yang berasaskan visual. BBM visual yang digunakan seperti dinding kata, peta dunia dan juga cube. Alat bantu visual ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Seterusnya, teknik PDPC khas adalah menjalankan aktiviti yang menarik kepada pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Antaranya aktiviti melukis dan juga mencipta origami. Aktiviti yang menarik ketika PDPC berlangsung dapat menimbulkan rasa seronok dan juga dapat memperkembangkan lagi kreativiti pelajar. Selain itu, ketika proses PDPC berlangsung, pelajar yang mempunyai masalah pendengaran perlu ditempatkan dalam satu kumpulan kecil. Teknik ini dapat menggalakkan pelajar berinteraksi dengan pelajar lain untuk memahami sesuatu topik. Suasana sesebuah bilik darjah mempunyai peranan besar dalam menghasilkan aktiviti pembelajaran yang baik. Dalam konteks pembelajaran inklusif, susunan tempat duduk atau susun atur keseluruhan kelas berperanan dalam membantu pelajar berkeperluan khas untuk mendapat hasil yang terbaik dari sesi pembelajaran. Dalam paparan ini, kaedah yang digunakan untuk susun atur kelas adalah dalam bentuk curve atau ladam kuda. Susunan atur ini membolehkan semua murid berhadapan dengan guru dan papan putih. Untuk murid berkeperluan khas, mereka dapat fokus terhadap guru yang berada di posisi tengah bentuk sebara bulatan atau ladam kuda tersebut. Kedudukan ini juga tidak mengganggu sudut pandangan mereka dan membolehkan mereka melihat dengan jelas bahasa isyarat, kod tangan dan bacaan bibir yang ditunjukkan oleh guru. Selain itu, kelas juga perlu dilengkapkan dengan sudut bacaan, sudut informasi serta mempunyai pencahayaan yang baik. Dasar-dasar pendidikan inklusif berkaitan dengan masalah pendengaran. Dasar yang pertama adalah Akta Orang Kurang Upaya 2008 pada Seksyen 28 iaitu akses kepada pendidikan.
Menurut akta ini, golongan OKU tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum dan diberi hak pendidikan yang sama rata, di mana pelajar diberi peluang untuk menyuarakan keperluan mereka dalam persekitaran pembelajaran. Dasar yang seterusnya adalah Peraturan Pendidikan iaitu Pendidikan Khas 2013 dan Akta Pendidikan 1996. Dalam peraturan dan akta ini telah termaktub pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif PPI, di mana pelaksanaan ini membolehkan murid berkeperluan khas iaitu MBK menghadiri kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Bagi program ini, turut disediakan pendidikan teknik dan vokasional, di mana pelajar ketidakupayaan pendengaran yang berkelayakan dapat meneruskan pengajian mereka di politeknik yang menjalankan program pendidikan inklusif. Dasar yang terakhir adalah Dasar Penolakan SIFA. Pelaksanaan dasar ini telah melibatkan semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan di mana MBK boleh diterima masuk ke mana-mana program sama ada program pendidikan inklusif PPI, program pendidikan khas integrasi PPKI atau sekolah pendidikan khas SPK. Dasar ini mendukung kepada peraturan-peraturan pendidikan iaitu Pendidikan Khas 2013 yang menyatakan bahawa MBK berhak mendapatkan akses kepada pendidikan yang relevan dan sesuai. So it was very important to have a large-scale study that could help us understand, are we making a difference in the lives of those children? We can fit a hearing aid better by using best practices. We can use counseling methods, information, parent-to-parent contact to help families know how to overcome barriers to hearing aid use with a young child. And we certainly can coach families and work closely with them to know the strategies of talking to your child all day about very ordinary things like while changing a diaper or feeding, maximizing those daily interactions to give the child lots of benefit. A radio aid is something that we use in class to help the deaf children that are in our school. When the children come in, we connect the children with the radio aid. They have little shoes that they attach to their cochlear implant, which we connect to the radio aid. Some of them are quite independent and they will put their shoes on themselves. The teacher's wearing the transmitter for the radio aid. They'll hear the teacher's voice and it'll cut out lots of the background noise. Another thing I'll do is I give my instructions in the same place. I don't vary where I give my instructions. It's either on the carpet or outside on the veranda so that they know, right, now is the time for me to listen. Pertama sekali ialah menggunakan teknologi moden yang seiring dengan zaman sekarang, iaitu seperti menggunakan yang melibatkan visual seperti projector slide dan sebagainya. Yang kedua adalah tidak tertumpu kepada pengajian yang satu kaedah saja, namun menggunakan pelbagai kaedah dalam pengajaran seperti tidak tertumpu kepada bahasa isyarat sahaja, malah boleh menggunakan kepelbagaian dengan menunjukkan visual-visual lain seperti poster, gambar rajah dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah guru hendaklah menjaga emosi dan menunjukkan ekspresi yang ceria bagi menarik minat dalam mempelajari sesuatu yang diajar oleh guru tersebut dan mewujudkan suasana positif di dalam kelas. Pertama, guru menggunakan kaedah bacaan bibir, iaitu guru akan menunjukkan gerakan bibir kepada pelajar bermasalah pendengaran ini supaya mereka lebih mudah memahami pelajaran dan mudah memahami pertuturan daripada orang lain. Seterusnya, kaedah yang kedua, kaedah variasi gerakan guru, yang mana kaedah ini guru akan bergerak dari satu tempat ke suatu tempat yang lain untuk menyampaikan pelajarannya supaya pelajar lebih fokus terhadap pelajaran. Seterusnya, kaedah yang ketiga ialah kaedah pertuturan, yang mana pelajar bermasalah pendengaran ini akan bertutur seperti pelajar normal dan ia dibantu oleh alat bantuan pendengaran.